Hai murid-murid, pada hari ini kita akan belajar Pendidikan Moral tahun 5, unit yang ke-6 bertajuk Hormat. Standar kandungan bagi pelajaran kita pada kali ini adalah amalan hormat terhadap kepelbagaian budaya dalam hidup bermasyarakat. Standar pembelajaran memberi contoh kepelbagaian budaya dalam hidup bermasyarakat, menguraikan cara menghormati kepelbagaian budaya dalam hidup bermasyarakat, membuat justifikasi kepentingan menghormati kepelbagaian budaya dalam hidup bermasyarakat, dan yang terakhir, mengekspresikan perasaan berkaitan dengan amalan menghormati kepelbagaian budaya dalam hidup bermasyarakat. Mari kita lihat nota yang terdapat di dalam buku teks Pendidikan Moral tahun 5, muka surat 50 dan 51. Mari kita lihat perbualan di antara Melissa Theo dengan ibunya ketika mereka menghadiri majelis kebudayaan di Dewan Komuniti Bandar Coral Heights. Melissa berkata, "Ibu, banyaknya orang dalam majelis kebudayaan ini." Dan ibunya menjawab, "Ya Melissa, oleh sebab itu kita perlu menjaga pemakaian. Kita patut menghormati kepelbagaian budaya dengan memakai pakaian yang sesuai." Melissa bertanya lagi, "Ibu, mengapakah ada 2 tempat mengambil makanan? Bolehkah saya mengambil makanan di situ?" Ibu menjawab, "Boleh Melissa, tetapi makanan itu untuk vegetarian. Dalam majelis ini mungkin ada orang yang budaya makanannya berbeza. Sebagai tanda hormat, pihak menganjur menyediakan makanan khas untuk mereka." Kemudian tuan rumah berkata kepada Puan Kalsum, "Puan Kalsum, semua makanan di sini halal. Puan boleh memilihnya mengikut cita rasa." Baik Encik, dengan ini kita dapat mengekalkan persafahaman yang baik dalam hidup bermasyarakat. Kemudian Puan Tio pergi berbual dengan Puan Maliga. "Kalai banakam Puan Maliga?" "Kalai banakam Puan Tio? Mari kita duduk." Melissa bertanya, "Ibu, apakah bahasa yang ibu gunakan tadi?" Kata ibu, "Ibu mengucapkan selamat pagi dalam bahasa Tamil kepada Puan Maliga. Salah satu cara kita menghormati bahasa lain adalah dengan menggunakan bahasa tersebut dengan betulnya." "Baiklah Ibu, saya juga akan mengucapkan kalai banakam kepada rakan-rakan yang berbangsa India. Saya berasa seronok kerana dapat mengenali dan menghormati kepelbagaian budaya dalam masyarakat." Sekarang kita akan membuat beberapa aktiviti di dalam buku kerja Pendidikan Moral tahun 5 di muka surat 31 hingga 36. Aktiviti yang pertama, lengkapkan raja di bawah ini tentang contoh kepelbagaian budaya dalam hidup bermasyarakat. Jawaban telah disediakan di ruangan di bahagian atas. Kita hanya perlu mengisi tempat kosong. Yang pertama, menjemput anggota masyarakat ketika mengadakan pelbagai program. Yang kedua, memberi kerjasama apabila melakukan aktiviti bersama masyarakat. Yang ketiga, menunjukkan tingkah laku yang baik dan beradab sopan semasa bergaul dengan anggota masyarakat. Yang keempat, menerima nasihat dalam bentuk pembangunan masyarakat setempat. Yang kelima, mendahulukan orang yang lebih dewasa dalam apa jua keadaan dan tempat. Yang keenam, menerima pelawaan dan memenuhi jemputan majelis yang diadakan. Dan yang terakhir, berjabat tangan dan mengucapkan salam apabila bertemu anggota masyarakat.
Soalan yang seterusnya. Berdasarkan gambar, nyatakan cara kamu menghormati kepelbagaian budaya dalam hidup bermasyarakat. Perhatikan gambar pada soalan yang pertama. Bapak meminta kamu mengagihkan kad jemputan majelis hari jadi adik kamu kepada semua anggota masyarakat. Apakah cara menghormati kepelbagaian budaya? Dengan mengagihkan kad jemputan majelis hari jadi kepada semua anggota masyarakat. Sekarang mari kita lihat soalan yang kedua. Pengacara majelis wawancara membuka sesi soal jawab kepada penonton untuk bertanyakan soalan kepada panel. Bagaimanakah cara menghormati kepelbagaian budaya? Dengan bertanya soalan dengan menggunakan bahasa yang sopan kepada panel. Soalan yang ketiga. Kamu ternampak ketua kampung sedang mengemas balai raya ketika kamu ingin ke kedai. Bagaimanakah cara menghormati? Dengan menolong pemimpin masyarakat untuk mengemas balai raya. Soalan yang keempat. Pemimpin masyarakat mengagihkan bantuan keperluan asas kepada keluarga kamu. Bagaimana cara menghormati? Dengan menerima dengan rasa syukur dan mengucapkan terima kasih. Soalan yang seterusnya, lengkapkan peta minda di bawah ini tentang kepentingan menghormati kepelbagaian budaya dalam hidup bermasyarakat. Jawaban telah disediakan untuk mengisi tempat kosong. Kepentingan menghormati kepelbagaian budaya dalam hidup bermasyarakat. Yang pertama, hubungan sesama anggota masyarakat semakin erat. Yang kedua, mengelakkan berlakunya perselisihan paham. Yang ketiga, kehidupan bermasyarakat lebih aman dan harmoni. Yang keempat, memupuk semangat kekitaan. Yang kelima, mengelakkan sikap mementingkan diri. Dan yang terakhir, mengukuhkan hubungan silaturahim bersama masyarakat. Soalan yang seterusnya, lengkapkan peta minda di bawah ini dengan menyatakan perasaan apabila menghormati kepelbagaian budaya dalam hidup bermasyarakat. Yang pertama, perasaan gembira. Yang kedua, puas hati. Yang ketiga, rasa bersyukur. Yang keempat, perasaan selesa. Yang kelima, perasaan tenang. Dan yang keenam, perasaan bangga. Soalan yang seterusnya, tulis patut pada tindakan yang menunjukkan sikap hormat dan tidak patut pada tindakan yang tidak menunjukkan sikap hormat. Gambar yang pertama, Kumar tidak berjabat tangan dan mengucapkan terima kasih semasa ketua masyarakat menyampaikan sumbangan. Adakah tindakan Kumar patut atau tidak patut? Tindakan Kumar adalah tidak patut. Soalan yang kedua, segelintir masyarakat berbual-bual dan tidak memberi perhatian semasa ketua masyarakat berucap. Adakah tindakan ini patut atau tidak patut? Sudah pasti tindakan itu tidak patut. Soalan ketiga, saya menggunakan bahasa dan nada suara yang sopan semasa bertanyakan soalan. Adakah tindakan itu patut atau tidak patut? Tindakan itu adalah patut. Soalan 4, saya memberikan layanan yang baik kepada pegawai kebajikan masyarakat yang menghulurkan bantuan.
Adakah tindakan ini patut? Ya, memang patut. Soalan yang terakhir, saya membungkukkan badan apabila lalu di hadapan orang yang lebih dewasa sebagai tanda hormat. Soalan yang seterusnya, pahami situasi dan jawab soalan-soalan di bawah ini. Kita perhatikan kedua-dua gambar dan mari kita jawab soalan yang pertama. Apakah perbedaan antara gambar E dan gambar B? Soalan pertama telah dijawab. Gambar E menunjukkan masyarakat yang tidak menghormati upacara pengebumian. Gambar B menunjukkan masyarakat yang menghormati kebudayaan masyarakat lain. Soalan kedua, nyatakan 3 cara menghormati kepelbagaian budaya anggota masyarakat. Jawaban E telah disediakan, memahami tentang upacara yang sedang dijalankan. Cara kedua, menghormati kepelbagaian budaya anggota masyarakat ialah dengan memberi layanan yang mesra. Dan yang terakhir, tidak menimbulkan kekecohan semasa upacara yang sedang dijalankan. Soalan yang ketiga, ramalkan 3 kesan jika sikap hormat terhadap kepelbagaian budaya masyarakat diabaikan. Yang pertama, akan berlakunya perselisihan paham. Yang kedua, sikap ego dan tidak puas hati semakin menebal. Dan yang terakhir, hak sebagai masyarakat tidak dapat ditunaikan dengan sempurna. Sekian saja pada kali ini, sehingga kita bertemu di dalam pelajaran yang akan datang.